Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Bila dia tak nak jumpa, akhirnya dia terpaksa namakan Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri. Lalu runding, Mahathir kata tak. Kalau nanti aku jadi Perdana Menteri, baru aku sokong. Okay, demi kerana nak menstabilkan negara, kita lantik balik Mahathir jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dan Mahathir setuju untuk jadi Perdana Menteri. So, pada saat dia jadi Perdana Menteri, orang terakhir sign adalah 114 tu, dia ada dua. Masih Kujat dari Sarawak dan yang terakhir Barubian. Barubian sign pada waktu itu, dia ambil gambar. Tapi pada malam dia sign itulah, pagi itu, kalau tak silap saya pukul 3 pagi, keluar satu PDF daripada istana mengatakan Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri, and that is final. Jadi mula-mula kita orang dapat berita tu, saya kata takkanlah kot, ni fake kot. Esok paginya betul, Mahathir buat conference dekat Syed Mohtar punya Yayasan Syed Buhari dekat KL tu. Saya ada kat depan Mahathir masa tu. Mahathir kat depan saya tengok dia buat ucapan. Dia kata kita ada majoriti bla 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 sebagainya. Tapi pada masa tu saya kata dah tak boleh kata apalah. Dan saya buat ulasan juga berkenaan dengan saya kata unity government kan. Bukan unity government. Masa tu saya kata kerajaan campuran, saya kata minority government. Bagaimana minority government ni boleh membentuk kerajaan dengan bergabung dengan mana-mana. Dan saya kata kalau PAS benar-benar ikhlas nak memastikan pengkhianatan ini tidak berlaku, PAS kena join kerajaan yang sah, bukan join kerajaan pengkhianat, saya kata. Pada masa itu, majoriti 80 kursi adalah kerajaan Pakatan Harapan yang tinggal. Bersatu keluarlah. Jadi, PAS itu PAS tak join. Okey lah, tak apalah. So, PAS tak join. PAS join kerajaan Tebuk Atap. PAS join kerajaan pengkhianat. Kalau dia bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, dia boleh membentuk kerajaan bersama mereka yang sah. Okey. Now, cerita Tebuk Atap tu, itu yang cerita asal Tebuk Atap, Hadi tu. Okey. Lepas kejatuhan benda tersebut, saya start buat YouTube pada April 2020 tu. Saya start buat 2 channel serentak lah, YouTube dan Facebook. Saya guna 2 phone, masa tu saya tak pandai pakai sistem lagi. Lepas tu bila saya dah pakai sistem sebagainya, okey, dah go through. Now, live saya every day, tuan-tuan. Every day saya live tu 80%, 90% orang akan maki saya. 80% yang komen satu hal yang dalam inbox tu tak payah cerita lah kan. Yang maki saya dan sebagainya. Sampai ada seorang geng-geng Azmin pada masa tu letak dalam Facebook dia kata apa? Iswardi ni kalau dia buat live 80% maki dia. Apa guna kau buat live? Baik kau super tak buat live, dia kata kan. Kena maki je dia kata, kena kutuk je. Dan dia orang masa tu kerajaan tau. Kena ingat dia orang pada masa tu kerajaan. Dia orang pada masa tu ada kuasa. Dia orang ada benda yang ada, dia sekerajaan, dia kerajaan. So dia punya cyber trooper dia memang ramai lah bantai saya kan. Saya tak peduli, saya jalan je tuan-tuan. Saya jalan je sampai setiap malam, kadang-kadang saya fikir. Dan pada masa itu kita bukan ada jawatan apa-apa, kita ahli biasa je. Tapi dan kita dapati memang rakyat dalam keadaan ni, bukan rakyat, ahli-ahli PKR dalam keadaan yang amat lemah setelah jatuh tu. Bukan PKR je lah, Pakatan Harapan berada dalam keadaan yang amat lemah. Dia orang tak bersemangat, tak bermotivasi. Dia macam rasa kenapa. Saya kata pada masa itu kan, kenapa kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama. Kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama, saya kata. Kita kena bangkit semula. Kita kena bangkit. Dan bila saya cakap macam tu, saya marah, saya kutuk orang yang yang geng-geng kartel ni yang masih stay dalam tu kan. Yang kutuk saya pun orang PKR juga. Ada di antaranya lah, bukan semua. Yang support pun ramai juga. Yang kutuk pun daripada kalangan orang PKR juga. Tapi saya kata tak apa, kita jalan. Saya jalan je sebab saya punya aim satu je. Saya kata, saya punya aim satu. Saya kata, pengkhianat akan dikhianati. Itu yang pertama. Pengkhianat tak akan boleh tidur dengan kedua belah mata dia tertutup, saya kata. Sebab saya percaya negara yang ditakbir oleh pengkhianat ni, dia tak akan berkat, tuan-tuan. Negara yang ditakbir dan diperolehi dengan cara pengkhianatan ni, janji Allah kata dia takkan berkat. Dia takkan jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tu. Dia takkan jadi balad yang baik, baldatun tayyib, negara yang baik tu. Dia takkan dapat jadi negara yang baik. And sure enough, April tu negara kita tutup. Kita semua PKP, kita menghadapi, orang tahu lah, negara kita tutup COVID dan sebagainya. Lepas tu saya berlawan pula dengan geng yang kata COVID ini disebabkan oleh Wan Azizah tak tutup dan sebagainya kan. Tak tutup pintu negara dan sebagainya. So, kita teruskan lawan, kita lawan. Akhirnya apa yang berlaku, kita pun tahu kan, sampai angkat bendera putih dan mereka buat darurat.
Dia orang buat darurat tuan-tuan. Masa darurat tu saya kata saya imbas balik darurat 1969 tu yang hanya dimansuhkan tahun 2011 atas tujuan apa? Untuk ambil minyak. Saya kata saya takut darurat ini akan digunakan oleh golongan-golongan ini untuk ambil sesuatu daripada negara kita. And sure enough macam saya kata, kita tengok berapa ratus juta, bilion dan jana wibawa sekarang ini menghadapi skandal masalah. Dan pada waktu itulah saya amat marah bila rakyat semakin tertekan, semakin teruk. Saya amat marah sebab apa? 3 kali kalau tak silap saya, yang di-Pertuan Agong minta buka negara tetapi tidak diendahkan oleh kerajaan ini. Kerajaan Perikatan Nasional pada itu. Kerajaan gagal. Kita guna hashtag kerajaan gagal. Saya perkenalkan hashtag kerajaan gagal. Saya juga yang meluaskan bendera putih. Diperkenalkan oleh wanita amanah dari Terengganu. 2 hari lepas itu saya buat dalam live, saya kata kita kena angkat bendera putih kalau perlu. Dan pada waktu itu kerajaan gagal tapi tak buka. So akhirnya seperti yang diketahui, saya ada buat sesuatu, saya tak boleh komen sebab itu dalam jaminan saya secara detail dan kes masih berjalan. In fact bulan 7 ni saya punya perbicaraan bersambung. Saya ditangkap pada 28 hari bulan Mei. Lepas ditangkap tu, benda tu jadi, saya dengar cerita daripada dalam lockup, benda tu meletup lah. Ramai orang bising, ada yang setuju, yang tak setuju, yang maki saya, yang puji saya, macam-macam lah. Pertembungan tu besar. Apa yang berlaku akhirnya, tengah bulan Jun, saya ditangkap 28 Mei, tengah bulan Jun, Majlis Raja-Raja bersidang, awal Julai, Parlimen dibuka. Tu yang penting, tuan-tuan. Rakyat dapat, Rakyat dapat manfaat yang sepatutnya kita bahaskan, kita bincangkan. Rakyat yang susah, saya bukan sedikit orang hantar dekat saya message, Is tolong pakcik ni Is. Orang Cina kan, dia dah berapa hari tak balik rumah, dia bawa taksi, dia tak ada makanan Is, dia kata, tolong. Saya kata saya nak pergi macam mana, saya pun tak boleh nak keluar pada masa itu kan. Saya cari surat macam mana nak keluar. Beberapa hari lepas tu datang. Pakcik, ada orang tu cakap, dia kata, minta maaf Is, pakcik tu dah gantung diri, dia kata. Tu dia tunjuk gambar tu, dia hantar gambar kat saya, pakcik tu dah gantung diri. So saya macam, kita ni merasai rakyat susah dekat bawah ni tuan-tuan. Dan itulah, tuan-tuan nak kata apa, katalah, saya tak kisah. Dan bagi saya itu pengorbanan saya. Kan, bagi saya itu pengorbanan yang saya boleh buat. Setakat apa yang saya mampu, pengorbanan saya. Nak memastikan supaya jangan lagi rakyat tersekat, jangan lagi rakyat orang kata berada dalam keadaan yang orang kata apa, ialah tak boleh makan, tak boleh cari pendapatan, yang mana ada budak-budak saya, jentera saya, bang, kita punya beras dah habis bang, kita punya ni dah habis bang, minta tolong bantuan bang, kalau boleh hantar bantuan dan sebagainya. Kita sedih tau. Kita berada, yalah, alhamdulillah saya ni tak adalah susah sangat. Pada waktu PKP tu, alhamdulillah, banyak benda yang kita, alhamdulillah lah, alhamdulillah PKP ni saya ada bisnes saya yang boleh cover, dan bisnes saya berjalan pada waktu PKP tu. Jadi, tapi bukan semua orang fortunate macam kita, bukan semua orang, dapat apa yang kita dapatkan, dan alhamdulillah lah, itu pengorbanan yang saya buat. Dan saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan sendiri, minta maaf saya cerita ni panjang sangat, sebab kita ni cerita malam raya Adil-Adha, malam raya korban ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan pun saya percaya ada pengorbanan, mungkin bukan dalam politik lah kan, dalam kehidupan dan sebagainya, yang tuan-tuan dan puan-puan ada, yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi, dan imbas kembali bagaimana pengorbanan tersebut. Akhirnya apa yang kita dapat sekarang ini adalah hasil daripada perseverance, istiqamah kita. Perseverance ni ataupun konsistensi kita dalam nak buat sesuatu perkara. Konsisten, disiplin, tu saya kata tadi dalam TikTok, saya katakan 2 benda yang kita perlukan, 1 skill, kedua disiplin. Kita ada skill, tak ada disiplin pun masalah. Kita kena ada disiplin dan kita kena ada skill. Jadi benda itu akan membawa kita jauh ke hadapan. So kita dah berada pada tahap ini. Tahap apa tuan-tuan? Tahap kita menjadi kerajaan. Saya tak kisah sebenarnya, to be honest, berapa ramai yang dengar saya. Tapi saya suka audiens saya yang bijak, audiens yang saya boleh berfikir, audiens saya yang hebat. Dan saya tahu tak ramai orang nak dengar benda-benda berfakta. Dia orang lebih suka dengar maki hamun, dia orang lebih suka dengar benda-benda yang yang fitnah, dia lebih suka dengar benda-benda yang macam tu. Benda-benda yang berfakta ni, kajian, bacaan dan sebagainya,
bukan ramai orang. Dan tuan-tuan ni exceptional sebenarnya. Yang mana dengar saya ni, tuan-tuan dan perempuan ni sangat exceptional. Sangat jarang orang kata apa kan. Jangan kumpulan manusia yang jarang yang suka dengar benda ni. Saya pun tak percaya sebenarnya saya boleh capai 100,000 walaupun ambil masa yang agak lama, tapi politik macam tu. Sebab politik, dia ada politik dua tuan-tuan. Satu politik yang kita memandaikan umat manusia, satu lagi politik yang mana kita membodohkan umat manusia. Yang orang suka dia maki hamun, yang membodoh, yang memfitnah, yang tu dia orang suka. Politik memandaikan ni, dia orang tak apa suka nak dengar. Alamak, benda ni complicated Liz. Saya pernah buat video pasal OPR, saya pernah buat detail pasal kes Rosmah, kes Zahid, kes Najib. Saya juga pernah cerita, terutama macam sekarang ini, kita berada pada saat ini, kita kena memahami mekanisme ekonomi, macam mana ekonomi itu bergerak, macam mana cara kita nak memulihkan ekonomi. Apa yang dimaksudkan oleh Rafizi bila dia kata kita kena betulkan struktur ekonomi, baru kita akan nampak hasilnya. Saya nak bagi tahu contoh tuan-tuan. Pada zaman Anwar Ibrahim dilantik jadi Menteri Keuangan, pada tahun 1992, mula-mula dia ambil sebagai Menteri Keuangan. Pada waktu itu, sebelum itu Mahathir Daim jadi Menteri Keuangan. Debt to GDP ratio adalah 80%. Sekarang ini 1.5 trilion hutang kita. Pada masa itu hutang kita kalau tak silap saya 600 bilion ke 800 bilion. Tak banyak. Nanti sorry. 300 bilion. 300 bilion pada waktu itu. Pada waktu itu hutang kita 300 bilion. Itu pun debt to GDP ratio kita 80%. Kita kena ingat hutang kita memang 300 bilion sahaja. Tapi itu tahun 1992. Pendapatan kita pada masa itu pun very low. Apa yang Anwar buat, tahun 1997, debt to GDP ratio kita 32%. Dia berjaya turunkan daripada 80% ke 32%. Dia ambil masa berapa lama tuan-tuan? 5 tahun dia ambil masa untuk nak betulkan balik ekonomi negara. Sehingga kita berada pada tahap yang betul. Tetapi, apa yang silap Mahathir buat pada waktu itu, skandal keuangan. Ini yang Rafizi sebut baru-baru ni bila orang tanya kenapa mata wang kita turun. Rafizi kata apa? Kita ada dua cara kita boleh buat. Satu cara, kita ambil duit kita, yang kita ada whatever reserve that we have, kita dump dalam pasaran mata wang. Kita dump dalam pasaran mata wang in hope, dengan harapan bahawa pasaran mata wang itu kita akan improve, USD akan RM akan meningkat naik, arti kata kita akan USD akan murah berbanding dengan RM. We can do that and we have done it. Kita pernah buat. Tahun 1997 itu yang Mahathir buat, kita bertrading mata wang. Apa yang berlaku? Negara pada waktu itu kehilangan 30 bilion. 30 bilion 30 bilion daripada trading mata wang tersebut. Dia kata even now Singapore pun buat. Sebab itu kenapa Singapore boleh kontrol mata wang. Kenapa kita tak mampu untuk buat, kita tak ada duit sebanyak itu untuk influence the market. Singapore ada, kita tak ada. Is Singapore negara kecil, kita negara besar? Well, kaji balik Singapore tu ada apa yang kita tak ada. Dan kenapa Singapore tu antara GDP yang tertinggi di dunia daripada segi rate dia sebagainya kan. Fine. Dan kita tak buat. So, second way, selain daripada short term kalau kita nak buat, second way is kita kena betulkan struktur ekonomi kita kena betulkan. Sebab itu, kalau mata wang kita naik, tetapi dalam masa sama inflasi naik, dalam masa sama harga barang naik, dalam masa sama ekonomi kita merudum, yang itu memang ekonomi indikator bahawa ekonomi bermasalah. But what happened right now adalah memang mata wang itu USD menaik, kan? Mata wang RM menurun. Tetapi indikator yang ada buat masa ini, daripada segi inflasi kita improving, daripada segi pendapatan quarter kita, quarter improvement daripada segi ekonomi kita improving. Jadi daripada struktur dia tu kita dah mula mengukuh. But it will take time before dia akan influence before dia influence mata wang, dan mata wang tu akan improve dengan sendirinya. Dan itu yang diperlukan untuk meyakinkan pengguna. Of course, kalau tengok daripada segi interest, kerajaan boleh naikkan interest. Tetapi yang akan suffer daripada kenaikan interest tu, memang pelabur akan datang dia nak labur, tetapi yang akan suffer daripada interest itu adalah kita. So dia antara dua ni. Nak naik ni kita suffer, kan? Tapi kalau naik pelabur untung, mata wang akan turun. Berapa ramai daripada kita bertrading mata wang satu hal, bertrading dengan USD satu hal. Of course, short term tu memang ada macam tu. Macam saya kata tadi, Anwar took 5 years, 1992, 1997 baru ekonomi improve daripada segi GDP to debt ratio improve drastically. Kenapa? Ini saya kata pengorbanan lagi, cerita pengorbanan. Pengorbanan kita pada waktu itu, benda yang sama Anwar buat. Baru-baru ini semalam Anwar announce, tidak ada lagi hutang baru.
1992 itu yang Anwar announce, tidak ada lagi hutang baru. Our job, our commitment sekarang ni adalah bayar hutang, serve hutang yang ada, improvekan ekonomi kita structurally, secara strukturnya. Kelebihan kita pada waktu ini berbanding pada waktu itu 92 ialah kita tidak ada Mahathir. Pada waktu itu kita tengok macam mana Mahathir dia kayakan anak, dia kayakan menantu dia kayakan kroni-kroni dia. Dan dalam pada masa itu pun Anwar still boleh buat reform. Nah, bayangkan sekarang ini orang yang jadi penghalang tu dah tak ada. Saya percaya it's not going to take 5 years. Probably dalam 1 or 2 years kita akan improve dengan lebih baik. Tetapi syarat utama dan itu membawa saya tadi kepada sebab kenapa saya buat live in the first place. Saya buat live in the first place ni tuan-tuan, saya terfikir sebab saya nak pertahankan pada waktu itu kerajaan Pakatan Harapan. Tak sempat jatuh. Dan masa saya menang kerajaan itu, saya dah terfikir, saya rasa saya nak off lah. Saya nak berhenti buat live. Saya kata, dah lah cukup lah. Kerajaan pun dah, mereka pun dah jadi kerajaan, mereka pun dah pegang jawatan. Saya nak kena kembali lah kepada kerja saya. Tapi kemudian saya berfikir balik, kenapa aku buat live in the first place dahulu? Aku buat live in the first place dahulu sebab pada masa itu kerajaan kena teruk. So saya fikir, aku kena teruskan kerana aku tahu ini bukan pengakhiran sebenarnya. Ini baru permulaan. Dan permulaan inilah di mana mereka akan menyerang kita bertubi-tubi, tuan-tuan. Mereka akan buat perkara yang bertubi-tubi yang akan merosakkan negara kita. Benda ni yang akan berlaku. Dan mereka guna fitnah, dia guna ucapan-ucapan yang busuk, yang buruk. I mean, kita tengok viewer-viewer kita yang kutuk saya dengan fizikal dan sebagainya, yang kutuk Rafizi, yang kutuk Anwar Ibrahim, semualah yang kutuk. Termasuk kadang-kadang orang kita sendiri tak faham dan termakan dengan dakwah mereka. Bila apa orang kata, geng-geng yang tu buat video bantai kerajaan kita, orang duk tanya, Fahmi Fadzil buat apa? Fahmi Fadzil buat apa? Bila Fahmi Fadzil buat warning, terutama tentang 3R, orang-orang kita yang duk kata, apa Fahmi Fadzil buat ni? Padahal dia tak tahu yang dia warning tentang 3R. Dan kau percaya kepada apa yang dispinkan oleh pembangkang. Kau orang percaya apa yang dispin oleh pembangkang dan tak nak dengar penjelasan daripada orang kita sendiri. Jadi sebenarnya yang akan membantu pembangkang ni sebenarnya bukan pembangkang kita. Kita yang akan membantu pembangkang. Panjang cerita malam ni. Dan saya bawa ni sebab kita nak bercerita tentang pengorbanan, tuan-tuan. The job, kerja kita belum lagi berakhir. Kerja kita baru bermula. Kerja kita belum berakhir, Dan dia bukan kena Iswardi Morni seorang-seorang buat. Tak, saya ramai kawan-kawan. Saya percaya, saya punya grup ni ramai. Alhamdulillah. Daripada tak ada orang membantu sekarang ni macam-macam. Kita ada geng dari seluruh. Kita ada tim daripada seluruh, seluruh Malaysia. Saya pergi Terengganu, saya pergi Kelantan, Kedah, Penang. Lepas ni Selangor dengan Negeri Sembilan saya pergi. Kita nampak bahawa gerakan-gerakan itu ada. Tetapi, kita nak kena koordinatkan gerakan-gerakan tersebut. Kita kena kerjasama, kita kena bersatu hati dalam nak menghadapi dan memastikan kita berada di sekeliling Anwar Ibrahim jadi pagar-pagar dia. Kita ni pagar, tuan-tuan. Dan pagar inilah akan memastikan negara ini tak jatuh sekali lagi. Negara ini jangan jatuh sekali lagi. Ada orang kata, Ogos ini akan jatuh. Ni saya cerita, adalah Papa siapa tah, Bapak siapa lah yang cakap tu kan. Dia kata, kerajaan ini akan jatuh pada Ogos ini. Baik. Saya cerita, apa yang akan jatuh pada Ogos ini bukan kerajaan. Yang akan jatuh pada bermula Ogos ini, tuan-tuan. Ni saya cerita. Yang akan jatuh bermula Ogos ini adalah Perikatan Nasional. Ni bukan main-main. Ni bukan cakap main-main. Sekarang ini, referral sudah ada di dalam bersatu itu sendiri di antara Hamzah dan juga Muhyiddin Yassin. Perebutan untuk nak jadi presiden itu sudah ada. Perebutan untuk nak berkuasa itu sudah ada. Okey, di dalam Perikatan Nasional. Now, di dalam PAS itu sendiri juga pertembungan yang amat besar sekarang ini sedang berlaku. 3 negeri yang mereka menang ini, kebetulan, kita kata bukan kebetulan, tapi 3 negeri ini mereka yakin mereka akan sabu bersih. Tapi dalam yang sama, di Terengganu ada 2 kelompok. Kelompok yang tak nak Samsuri dan Haji Hadi, kelompok ustaz yang nak ustaz, ulama tu mesti jadi pemerintah, bukannya profesional. Mereka nak kembali kepada kepimpinan ulama tu. Wilayatul Fiqh, iaitu pemikiran Syiah, yang mana dia nak bawa pemimpin dia tu mesti daripada kalangan imamah. Itu dalam Syiah lah, tapi dalam